seterusnya ialah kitar sel dan mitosis. Okey, apa itu kitar sel? Awak pernah dengar tak kitar sel? Okey, kitar sel ni dia ialah turutan kejadian yang melibatkan penggandaan DNA serta pembahagian sel untuk menghasilkan dua sel anak. Maksud dia macam timeline lah. Maksudnya dia nak tunjuk daripada peringkat apa kepada peringkat apa sehinggalah terjadinya dua sel anak. Okey, kitar sel ni dia ada dua fasa, iaitu yang pertama ialah interfasa dan yang kedua ialah fasa M. Interfasa ni dia adalah paling panjang dalam kitar sel tu. Dia adalah fasa yang paling terpanjang lah. Dia mengambil masa dalam kitar sel berbanding dengan fasa M. Okey, interfasa ni dia terbahagi kepada tiga peringkat, iaitu fasa G1 ataupun G1 tu stand for growth phase 1. Dan yang kedua ialah fasa S, iaitu fasa di mana DNA disintesiskan. Dan yang ketiga ialah fasa G2, iaitu growth phase 2. Ingat, interfasa hanya ada 3 fasa, iaitu fasa G1, fasa S dan fasa G2. Manakala fasa M terdapat 2 fasa di dalamnya, iaitu mitosis dan sitokinesis. Mitosis ni dia ada 4 peringkat, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Kita lihat fasa G1 dulu ataupun dikenali sebagai growth phase 1. Okey, nama pun growth kan, pembesaran. Jadi pada fasa ini sel akan terus membesar. Dan apabila dia membesar, dia mempunyai kadar metabolik yang tinggi. Sebab itulah dia boleh besar. Okey, pada fasa ini juga, protein dan komponen sel, contohnya macam mitokondria, ribosom, jaringan endoplasma kasar akan terus dihasilkan pada fasa ini. Okey, dan pada fasa ini juga, pada fasa G1 ni, nukleus kelihatan besar dan kromosom adalah dalam bentuk kromatin. Apa yang dimaksudkan dengan kromatin? Kromosom yang menyerupai berbenang halus dan panjang. Okey, seterusnya ialah fasa S. Kalau tadi G1 kita ingat G ialah growth, membesar. Jadi ingat fasa S ni sintesis, dia punya keyword lah, sintesis DNA, di mana replikasi DNA terjadi pada fasa S. Okey, sintesis DNA dan replikasi DNA berlaku di dalam fasa S. Okey, awak lihat pada gambar rajah tersebut. Okey, dia asal daripada satu set kromosom homolog. Dan bila dia direplikasikan, dia akan terbentuk 2 kromosom homolog ataupun dikenali sebagai kromatik berkembar. Sister kromatik tu ialah kromatik berkembar lah dalam bahasa Melayunya. Okay. Setiap kromosom mengganda menjadi 2 kromatik seiras yang dikenali sebagai kromatik kembar. Macam tadi dia ada satu kromatik je kan. So bila dia replicate, dia akan jadi ganda. Dia akan mengganda dia punya kromatik tu jadi 2 kromatik, dikenali sebagai kromatik kembar. Maksudnya yang kembar tu awak lihat dia sebelah bersebelah. Sister kromatik tu. Okey, kedua-dua kromatik ni dia mengandungi salinan DNA yang sama dan berpaut pada sentromer. Maksudnya kedua-dua kromatik kembar ni, contohnya kalau hijau, kan ada 2 kan? 2 kromatik. Kedua-dua ni adalah sama, dia punya salinan DNA. Takkan ada kurang dan takkan ada lebih. Semuanya sama. Okey, dan mereka ni berpaut pada sentromer. Yang mana sentromer ialah yang bulat kat tengah tu. Antara hijau, awak lihat kan yang menggabungkan 2 kromatik kembar tu, yang bulat kat tengah tu, itu adalah sentromer. Sentromer ni dia titik sentuh kedua kromatik ni lah. Sebab itulah 2 kromatik tu boleh berpaut, boleh bergabung. Seterusnya ialah fasa G2.
Ingat fasa G2 ni stand for growth phase 2. Ingat kalau growth dia tumbuh besaran, maksudnya sel tu dia akan terus membesar dan kekal aktif secara metabolik. Maksudnya dia memang aktif dan terus membesar untuk fasa G2 ni kan. Dan bila dia terus membesar, dia sebenarnya dia nak sel ni dia mengumpul tenaga dan membuat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat pembahagian sel seterusnya. Ingat tadi cikgu cakap ada dua peringkat. Yang pertama interfasa dan yang kedua ialah fasa M. Jadi fasa G2 ni kan fasa yang terakhir dalam interfasa kan. Okey, bila dia dah kumpul tenaga dan buat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat seterusnya ialah peringkat mitosis. Okey, yang seterusnya ialah fasa M. Okey, fasa M ni dia terdiri daripada dua, iaitu mitosis dan cytokinesis. Tapi yang pertama, selepas fasa G2 tu, dia akan masuk mitosis dulu. Okey, mitosis ni ialah proses pembahagian nukleus sel induk menjadi dua nukleus. Maksudnya, dia punya sel induk tu kan ada satu nukleus kan. Lepas tu dia akan membahagi. Dia akan membahagi menjadi dua nukleus. Dua nukleus tu terdapat pada sel anak yang baharulah. Okey, setiap nukleus mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan nukleus sel induk. Dan mitosis ni terdapat 4 peringkat yang memang perlu awak hafal, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Adalah gentian gelundung. Okey, apa penting gentian gelundung ni? Okey, kita ingat yang pertama tadi iaitu masa kromosom yang halus dan juga panjang dia menjadi gemuk dan juga ada kembar. Kena ingat di tengah-tengah ni, okey, di tengah-tengah ini kita ada sentromere. So sentromere ini yang akan bersambung kepada gentian gelundung. Okey. So untuk profasa ini, gentian gelundung ini dia daripada tiada, okey, daripada tiada kepada ada. So kalau tengok kita ada dua, di utara dan di selatan. So yang ini dia akan bersambung kepada sentromere yang berada pada kromosom yang berada di dalam nukleus ini. Okey, fasa yang seterusnya adalah fasa metafasa. Okey, yang kita panggil sebagai menteri. Okey, bila kita cakap pasal menteri, bila kita nak jumpa dengan menteri, kita kena beratur. Jadi, untuk fasa yang seterusnya adalah metafasa. Okey, apa yang berlaku? Kromosom, okey, dia beratur. Sebab nak jumpa menteri, dia beratur. Beratur di mana? Beratur di khatulistiwa. Okey, dia beratur di tengah-tengah. Okey, ingat tak masa yang profasa kita ada spindle fiber. Ini yang kita panggil sebagai gentian gelendung. Okey. Gentian gelendung ni dia wujudkan satu benang yang mana dia terikat pada bahagian tengah kromosom ni, iaitu sentromer. Okey. So itu yang berlaku. Metafasa, menteri, beratur. Beratur apa? Kromosom beratur di garisan khatulistiwa. Itu saja. Okey, fasa yang ketiga adalah fasa anafasa. Okey, anafasa ini saya istilahkan sebagai ANA. Kenapa ANA? Okey, kalau masa metafasa, okey, kromosom itu berada di tengah-tengah dan mereka beratur. Dan jadi pada anafasa, kromosom mula berpisah. Okey, mereka mula berpisah. Kenapa ANA? Okey, cuba lihat pada kromosom ini. Okey, mereka terlihat seperti huruf A. Dan di atas adalah kembar mereka, iaitu NA. Jadi ANA, kromosom berpisah. Okey, yang kedua yang berlaku adalah sel membahagi. Okey, apabila mereka berpisah, dia menghasilkan satu jurang di bahagian tengah yang menyebabkan sel ini mula masuk ke dalam. Okey, di sini terlihat sel itu mula nak membahagi. Jadi anafasa, kromosom berpisah, sel membahagi. Itu saja. Okey, fasa yang terakhir, yang keempat, iaitu telofasa, iaitu
teruskan. Okey, kalau tadi mereka berpisah dan sekarang mereka teruskan perjalanan ke utara dan ke selatan. Ingat, kromosom tak ada PKP. Jadi mereka boleh untuk teruskan perjalanan. Kita ada PKP, stay kat rumah. Okey, jadi mereka teruskan perjalanan dan mereka berada di kutub utara dan kutub selatan. Okey, so kemudian apa yang berlaku? Okey, nukleus mula terbentuk. Okey, dan terhasillah dua sel yang baru. Ini. Okey, itu saja. Mereka teruskan perjalanan ke kutub utara dan juga kutub selatan. Dan terhasillah dua sel yang baru daripada satu sel yang sama. Itu sahaja.